So inilah ulasan documentary discussion group kita. Ini kisah Istana dan Raja Alhambra. So kita orang dah start ni, kita start dari Wawa lah. Wawa, marilah kita start. Okay, so dokumentasi kami ni dia ada cerita tentang Ratu Isabella yang pertama. So Ratu Isabella ni merupakan Ratu Kastil Kastil lah, betul lah Kastil. Kastil dan Lyon. So Ratu Isabella ni lahir pada 22 April 1451 di Avilia, manakala wafat pada 26 November 1504 di Valladolid. Okay, so Ratu Isabella ni dipercayai menganut agama Kristian dan menganggap agama sebagai makna yang besar dalam hidupnya. Dan masa dia wafat, beliau ada tulis dalam wasiatnya yang dia memberikan jiwanya kepada Tuhan dan jasadnya ke bumi. Selain itu, dia juga mengatakan beliau menyumbangkan lebihan jumlah pakaian kepada orang miskin dan kepada gereja-gereja miskin. Beliau merupakan salah satu tokoh yang paling berpengaruh di dunia sebab beliau berjaya menjatuhkan kejahatan dan berjaya mengatasi waktu-waktu sulit di awal pemerintahannya. Dan dia juga berjaya melindungi agama Katolik di kerajaannya, dan salah satu sebab juga dia jadi tokoh yang paling berpengaruh sebab dia menjadi penyebab awal bagi bangsa Eropah melakukan penjajahan samudra. So itu je. Yang kedua, aku seperti yang dikatakan dalam dokumentasi itu, umat Islam telah diusir bersama dengan orang Yahudi semasa pemerintahan Ratu Isabella. Dan setelah itu, Majlis Bandaraya Bersama ditubuhkan di Granada. Dan umat-umat Islam diizinkan untuk memilih wakil mereka sendiri. Walaupun mendapat tekanan daripada kumpulan Sepanyol, Ferdinand memilih untuk menggunakan sistem mekanisme pasar, iaitu mereka cuba untuk menyedarkan orang umat Islam bahawa agama mereka adalah salah dan tidak betul, agar mereka akan tukar ke Kristianiti. Dan lama-kelamaan umat Islam dipaksa masuk Kristian dengan cara yang kasar. Dan buku-buku Arab semua telah dibakar. Dan seterusnya, Istana Alhambra yang banyak reka bentuknya mengikuti Arab dan amat kompleks. Ia dikenali sebagai kubur terakhir dan dikatakan tidak dapat ditembusi oleh musuh-musuh Islam pada waktu itu. Raja Henry keempat tidak ada hasrat untuk menawan Granada pada waktu itu dan tidak ada seorang pun yang mampu menawan Istana Alhambra sehingga panjang waktu ia beroperasi. Alright, so seperti yang diperkatakan dalam peribahasa Islam, rumah yang dengki akan digulingkan. Istana Alhambra ni mempunyai sejarah berlumuran darah dengan istana yang cuba untuk meniru seni binanya. Antara istana yang terlibat ialah istana tersebut adalah istana tertua ataupun istana separa di mana yang Sultan yang membina istana itu diracun mati. Istana Conrad, Sultan yang membina istana itu ditikam hingga mati ketika sedang solat di masjid. Istana Singa pula, Sultannya cemburu dengan seorang lelaki yang bertemu dengan permaisuri dan membunuh semua keluarga lelaki tersebut yang mempunyai Dewan Duta Besar, Dewan Dua Beradik. And then selain itu, istana ini juga digelar syurga di bumi dan mempunyai air pancut singa yang mengalirkan air ke empat arah, mengumpulkannya di mata air kecil yang kemudiannya dikitar semula, dan kitaran itu adalah kitaran tanpa henti yang selalu disejukkan tidak kira betapa panasnya cuaca. Labirin Arabesque Labirin Arabesque ni dia dibina tanpa permulaan atau akhir kerana diorang percaya bahawa hanya Tuhan yang akan dapat membina sebuah karya yang lengkap. Ratu Isabella berpendapat bahawa binaannya tidak akan dicuri atau diambil oleh orang lain kerana binaan yang tidak lengkap tetapi sempurna. Banyak perkataan yang terukir di seluruh istana ialah
hanya Tuhan yang menang. Reka bentuk juga terdapat berdiri daripada unsur-unsur Islam, unsur-unsur alam seperti pucuk tanaman berbunga, api yang berkelip-kelip, titisan air dan kilauan cahaya di permukaan air. Labirin Arabesque ni juga reka bentuknya berkait dalam jaring laba-laba untuk membuat rantai tanpa batas. Jubin ini mewakili kemajuan besar dunia Islam. Seterusnya, terdapat juga bilik emas di mana tempat Christopher Columbus bertemu dengan Ratu Isabella. Banyak puisi yang ditulis oleh orang pertama dengan suara wanita seperti cetakan di atas pintu saya memakai mahkota. Timur cemburu akan barat. Ini kerana Istana Alhambra bersinar terang seolah-olah memakai mahkota seperti mana bangunan itu dihormati, maka adalah wajar untuk Timur cemburu akan barat kerana Istana Alhambra terletak di bahagian barat. Saya punya pasal pintu keadilan. So ini adalah tempat mana orang-orang berdosa akan dihakimi. So namanya pun boleh jadi akan dikenali sebagai Gate of the Esplanade. Pintu yang disebut menampilkan salah satu ikon simbolik Alhambra. Dia akan diletak menyebabnya sebab ada Gothic figure of the Virgin and the Child. Ia diletakkan di atas prasasti Arab yang asli sebelum peristiwa Reconquista. Dan pintu disebut akhirnya menuju ke sebuah masjid di dalam Alhambra. Namun begitu, masjidnya tidak boleh didatangi kerana ditetapkan sebagai tempat persendirian yang tidak dibuka kepada orang ramai. Ada juga tempat di dalam Alhambra tu ada Dewan Duta Besar mana Raja Ferdinand dan Raja Henry diperlihat tanpa wanita. Ini mungkin disebabkan oleh pengaruh utama keunggulan lelaki yang juga diikuti pelbagai reka bentuk kerja plaster dan jubin seramik. Itu sajalah.